أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى صدق الله العظيم وبعد والحمد لله. Pertama dan selamanya syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang dihormati lagi dikasihi tuan-tuan, puan-puan, sidang penonton pada tengah hari yang berbahagia ni, mudah-mudahan dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, warga-warga KKR belah sana. Hari tu pergi belah sana, hari ni pergi belah sini, dan alhamdulillah dapat sampai ke tempat tuan-tuan. Mudah-mudahan pertemuan kita pada tengah hari ini membuahkan satu hasil yang baik dan pertemuan kita diberikan rahmat dan barakah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan-tuan, bagi mengisi kekosongan slot pada Zuhur ini, sama-sama kita melihat berkenaan dengan satu pesan yang dimuatkan dalam Tanbihul Ghafilin daripada Al-Faqir Abu Laits Al-Samarqandi, yang mana menyebutkan tentang dosa-dosa, yang mana menyebutkan tentang dosa-dosa. Sebab apa dimuatkan, salah satu bab yang dimuatkan di sini adalah berkenaan dengan dosa-dosa. Sebab tak ada manusia yang hidup di atas dunia ni manusia biasa, manusia macam kita, yang terlepas daripada melakukan dosa. Sebab kadang-kadang ada dosa yang kita perasan, dan ada lagi satu dosa yang kita tak perasan. Yang perasan tu senang, sebab dah tahu, dah nampak, dah kita faham berkenaan dengan dosa tersebut, jadi mudah untuk kita ni minta ampun dan selesaikan dosa tersebut. Tapi bila mana yang kedua berkenaan dengan dosa yang kita tidak perasan, adalah kita lakukan di luar sedar, kita tak tahu benda tu dosa, dan bila mana kita buat dosa tersebut dalam keadaan kita pun tak tahu, kita telah menyinggung atau menyakiti orang lain, yang tu yang lebih berbahaya. Dan kalau kita perhatikan juga, ada manusia yang dia hidup, dia rasa kehidupan dia tak tenang. Kerusi ni boleh tahan, macam gamer macam ni. Oi, boleh tahan. Ni selalu tengok kat sisi ni kursi ni, kan? Oh, hebat dia pak. Patutlah macam kereta sport macam ni kat kursi kan. Tapi sandak ni leno tengah-tengah hari pula. Sebab tu bila mana ada orang tanya, dia kata kenapa hidup tak tenang, kenapa hidup tak seronok, kenapa hidup rasa macam ada je benda tak kena. Mungkin bila mana hidup rasa tak tenang, tak seronok, ada 4 benda yang belum diselesaikan dalam hidup. 4 benda ni kalau kita ada, memang kehidupan jadi rasa tak tenang. Bangun tidur di pagi hari, tengok dunia rasa serabut. Bangun saja tidur di pagi hari tu, celik-celik mata, tak kira lah hari kerja ke, hari tak kerja ke, rasa ada je benda yang tak kena. Dalam hati ni rasa ada benda berat. Jawapan dia mungkin salah satu daripada 4 perkara ini belum selesai dalam hidup. Kalau 4 tak selesai, lagi masalah. Apakah 4 benda tersebut? Yang pertama adalah, bila mana kamu mempunyai hutang, cepat-cepat langsaikan. Bila mana ada hutang, cepat-cepat langsaikan. Jangan ditangguh-tangguh, jangan dinanti-nanti. Ada hutang, nantilah bayar, padahal duit ada. Sebab tu hari tu saya teringat ada kawan saya, dia up status di Twitter ke Facebook, saya lupa lah. Sahabat saya dia up,
Dia kata musim durian hari tu, bulan lepas ke, ramai orang duk upload gambar musang king. Jangan terliur pula tengah hari ni. Ramai orang duk upload gambar musang king. Oh, musang sana musang sini upload. Tapi dia tulis dalam seronok makan musang king, jangan lupa hutang kawan ni tak bayar lagi. Ya, seronok makan mahal mana pun beli, tapi hutang orang tak nak bayar. Ada hutang orang RM1.25 tu pun tak bayar lagi. Ada hutang kawan RM10 daripada tahun lepas tu pun tak bayar lagi. Kawan tu sampai dia malu jumpa kita. Patutnya kita yang berhutang dengan dia yang malu. Nampak kawan tu duduk jauh, kita kata aduh dia main pula doh, hutang dia tak bayar lagi ni. Malu jumpa dia. Yang tu betul. Tapi hari ni dia jadi terbalik. Yang bagi hutang pula malu nak jumpa orang yang dipinjamkan hutang. Dia tengok, aduh dia tu berhutang dengan aku, nak minta rasa malu pula dah. Yang berhutang relax aja masuk, mendabik dada masuk. Yang bagi hutang pula malu jumpa. Lalah kali dia malas, dia pun pergi keluar. Sebab malas jumpa orang yang bagi hutang. Kadang-kadang cakap terus terang tak jadi apa, bagi kiasan pun tak jadi apa. Langsung tak mau. Yang paling jahat lagi, dia buat lupa terus. Dia boleh kata, adakah aku hutang tak pernah pun. Kawan ni kata ada, hari tu Jumaat lepas hang hutang dengan aku, kata Jumaat ni nak bayar. Sampai Jumaat ni tak bayar, 44 kali Jumaat tak bayar. Lah sekali dia buat lupa je dengan hutang tersebut. Sebab tu kadang-kadang hidup jadi tak tenang. Rupa-rupanya ada hutang yang belum selesai. Yang kedua, apa sebab hidup jadi tak tenang? Jika ada penyakit, cepat-cepat ubati. Penyakit yang dimaksudkan bukan hanya penyakit zahir, bukan hanya penyakit luaran yang kita nampak, kudir ke, gatal-gatal ke. Penyakit hak luar bukan yang tu saja. Kalau kita sebut penyakit yang luaran ada pada kita pun kita rasa tak tenang sudah hidup, apatah lagi penyakit yang di dalam. Penyakit yang di luar rasa tak seronok dia hidup, apatah lagi penyakit batin. Di dalam penyakit hati, jenis tak suka pada orang, jenis jahat buruk sangka pada orang, jenis bila tengok orang lebih daripada dia, ada je benda tak kena, pantang tengok orang lebih daripada dia. Penyakit-penyakit macam itulah di antara yang menyebabkan hidup jadi tak tenang. Jadi kalau kita di sini fikir balik, macam mana aku nak tahu adakah hati aku ini elok ataupun hati aku ni hati yang berpenyakit. Petang ni, tengah hari ni kita bagi 3 lah. Bagaimana nak mengetahui hati kita itu? Belum lagi dia termasuk dalam hati mati. Hati mati kita pun dah tahu, tapi dia termasuk dalam golongan hati yang berpenyakit. Nombor 1, nak tahu bagaimana hati itu hati yang berpenyakit adalah bila mana dia melihat orang lain dapat nikmat, dia bercita-cita nikmat yang ada pada orang itu hilang ataupun berpindah milik kepada dia. Orang dapat nikmat, dia bercita-cita, dia kata alah beli kereta baru. Accident baru dia tahu. Baru nampak kawan tu beli, bukan kawan tu menunjuk, kawan tu bawa pergi kerja. Oh, kalau macam tu payahlah beli benda baru, semua nak simpan kat rumah tak jadi. Dia dah beli hasil titik peluh dia, dia kerja lama, dia simpan lah kali dia beli, dia nak bawa mai jumpa depan kita, kita rasa tak seronok kawan kita dapat nikmat. Jawapan dia, mungkin hati kita sakit. Hati itu berpenyakit. Yang kedua, bila mana hati berpenyakit, nak terima nasihat tak boleh. Bila mana ada orang tegur, dia tak suka. Bila mana ada orang nasihat, dia tak boleh terima. Bila mana ada orang bagi pendapat, dia tak boleh ambil. Jawapan inilah orang yang sakit nombor 2 pada hati. Dan yang ketiga, bagaimana nak tahu hatinya sakit adalah bila mana dia mendengarkan benda-benda baik, dia dengar benda-benda baik, zikir ke, ayat Quran ke, apa-apa benda-benda yang menyebabkan kata-kata hikmah menyebabkan dia jadi baik kan? Dia dengar benda-benda baik, dia rasa gelisah. Dia dengar benda-benda baik, rasa gelisah. Patut orang bila dengar benda baik rasa seronok, rasa tenang, rasa happy, tapi dia rasa gelisah. Jawapan dia mungkin hati kita sakit. Jadi kalau hati sakit, pergi cepat-cepat ubat. Ubat ada istighfar banyak-banyak, balik mohon ampun pada Allah, dan banyakkan cari orang-orang soleh, minta nasihat daripada mereka. Yang ketiga,
Apa sebab hidup jadi tak tenang? Yang ketiga adalah bila mana kamu mempunyai musuh, cepat-cepat berdamai. Orang hak kita ni jenis suka kumpul musuh. Orang suka kumpul kawan, tapi kita suka kumpul musuh. Jumpa orang tu nak bergaduh dengan dia, jumpa orang ni nak bergaduh dengan dia. Cubalah hidup tu kurangkan musuh, banyakkan kawan. Tuan-tuan di sini kalau meniaga, contohlah kau ada kita meniaga di luar. Kalau meniaga kawan ramai seronok, confirm kawan beli. Kalau kita di sini ada masalah, kawan ramai, tak payah fikir jauh, mesti dia datang dulu. Kalau tuan-tuan di sini ramai kawan, ada apa-apa benda nak minta tolong, tak payah fikir banyak, mesti kawan ada. Tapi kalau jenis hidup sombong, mai datang kerja memang dia buat kerja dia aja, habis kerja terus balik, menyembang dengan orang tak pernah, tegur orang tak pernah. Kawan angkat tangan, dia angkat tangan, tapi dia buat muka masak. Orang pun tak suka berkawan dengan kita. Cubalah hidup tu jadikan kita ni orang yang disukai oleh orang lain. Bukan manusia yang dibenci, bukan manusia yang bila mana dia ada orang semua tak seronok. Jom jadi orang yang boleh menggembirakan orang lain. Orang macam ini, dia duduk di mana, campaklah di bumi mana pun, semua orang suka kat dia. Dan kita pula tanya macam mana nak jadi orang macam itu. Jawapan dia kita petik daripada kata-kata Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri kata, kalau kamu nak jadi orang yang disukai oleh orang lain, cukup kamu ada 3 perkara. Bila mana kamu ada 3 perkara ini, kamu duduklah di bumi mana pun, semua orang akan sayang kepada kamu. Apakah 3 perkara tersebut? Yang pertama, belajar gembirakan orang. Gembirakan orang ni kita pun tak tahu nak sebut macam mana, tapi dia terletak pada diri kita sendiri. Bagaimana kita nak menggembirakan orang? Adakah dengan memberi hadiah? Adakah dengan rajin senyum? Adakah rajin memberi salam? Adakah rajin memberikan sesuatu yang bermanfaat? Adakah rajin membantu? Ikutlah. Tapi asalkan menggembirakan orang, orang akan suka. Tuan-tuan di sini main lunch hour lagi. Oh tuan-tuan, orang lunch hour kita kuliah Zuhur ni, duduk sekejap dengar kuliah, ingat kawan lain tengah makan, tapi kita duduk sini bagi santapan rohani dulu. Sekejap lagi baru turun. Mungkin ada hak puasa kot, mungkin ada hak sini yang jenis malas makan tengah hari kot. Dia kata aku tak makan dah tengah hari. Siapa? Takut gemuk. Ada takut gemuk ke? Kan? Saya tu daripada tahun lepas nak gemuk. Tak gemuk-gemuk, pelik sungguh. Makan banyak dah, tapi tak mau naik badan. Di sini sebab ada tips, bagilah sikit tips macam mana nak jadi gemuk. Bukan gemuk, jadi berisi sikit. Dia pun kata kurus sangat. Hari tu ada kawan saya jahat. Dia kata, hang ni kalau jalan tepi pantai, hang dengan layang-layang lebih kurang. Dia kata, jahat sungguh kawan tu. Kan? Melawak. Dia kata, saya macam layang-layang, tapi tak pernah lagi lah melayang-layang kan. Macam mana nak bagi naik badan tu? Sador sikit kan. Macam abang, boleh tahan lah badan macam tu kan. Baru pakai baju tu lengan ketat. Ni lengan yang lebih lagi banyak daripada lengan. Baik, okey, tinggal hal tu. Itu masalah peribadi. Baik, okey. Balik kepada tadi. Dia sebut berkenaan yang nombor 1, belajar untuk gembirakan orang. Yang kedua, mudahkan orang. Dan yang ketiga, jangan susahkan orang. Dapat 3 benda ini, nescaya kamu akan jadi orang yang disukai oleh orang lain. Mudah aja. Gembirakan, mudahkan, jangan susahkan. Dan yang keempat, apakah perkara yang menyebabkan kamu runsing, menyebabkan kamu susah dan menyebabkan kehidupan tak tenang? Jawapannya adalah bila mana ada dosa, belum lagi minta ampun. Baik dosa dengan manusia ataupun dosa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tak minta ampun lagi. Dengan manusia berapa banyak dosa, dengan Allah berapa banyak timbun dosa, tapi tak pernah diselesaikan. Pasal itu hidup jadi tak tenang. Itu yang kita nak sebut pada tengah hari ini berkenaan dengan dosa. Kata seorang faqih, namanya adalah Al-Awwam bin Hawsam. Dia menyebutkan ada 4 macam benda, ada 4 macam yang lebih bahaya daripada dosa. Bila mana seseorang itu dah buat dosa, ada 4 benda lagi bahaya daripada dosa. Kita pun fikir, apa dia yang lagi bahaya daripada dosa?
Dosa tu dah bahaya, tapi ada 4 benda lagi bahaya daripada dosa. Apakah 4 benda tersebut? Lalu tuan ini menjawab, katanya yang lagi bahaya daripada dosa itu adalah, yang pertama, bila mana dia telah melakukan dosa, lalu dia memperkecilkan dosa tersebut. Dia buat dosa, dia memperkecilkan. Dia kata tak ada apa kot, Allah terbuat sikit je pun tak ada apa kot. Dia tak ada apa, tak ada apa, tak ada apa. Dia memperkecilkan dosa tersebut. Yang kedua, setelah dia memperkecilkan, dia merasa tidak ada apa-apa. Oi, tak ada apa kot. Kecil je, tak ada apa kot. Dia dah kecilkan, dia kata tak ada apa-apa pula buat dosa. Yang ketiga, dia pula berasa gembira dan beruntung kerana dapat buat dosa tersebut. Beruntung pula. Dia kata, oi, dalam ramai-ramai orang kita dapat, oi, dalam ramai-ramai orang tak dapat, kita boleh buat, Dia beruntung, dia buat dosa tersebut. Dan yang lagi bahaya adalah bila mana dia buat dosa itu dalam keadaan memperkecilkan, seronok, tak rasa apa-apa, dan dia terus menerus buat dosa tersebut dalam keadaan bangga, sehingga kan ajal menjemput. Yang tu yang bahaya. Tengah seronok buat dosa, tengah seronok buat maksiat, tengah seronok buat benda tak elok, last sekali malaikat maut datang menjemput. Waktu tu macam mana? Sebab tu dikatakan pada kita, kalla idza balagati taraki, bila mana nyawa telah sampai di kerongkong, waktu tu penyesalan banyak datang dalam hidup. Salah satunya adalah bila mana dia menyesal, odoi, waktu aku buat dosa Allah jemput. Kalau aku tahu waktu tu Allah nak jemput, nescaya aku akan jadi orang yang tak buat dosa dalam hidup. Kalau aku tahu. Kalau nak jadi apa? Dia kata kalau aku tahu, kalau aku tahu, kalau aku tahu, kalau tak mau. Ni sementara hidup, sementara sehat, sementara elok, waktu ni fikir, kalaulah aku ini dijemput waktu tengah buat dosa, apa macam? Kalaulah aku diambil nyawa waktu ketika itu aku sedang buat perkara tak elok, apa aku nak jawab? Sebab tu bila mana ada orang datang bagi peringatan kepada kita tentang jangan buat dosa, jangan buat benda tak elok, jangan sesekali ada di mulut, apatah lagi dalam hati, jangan ada terdetik dalam hati. Dia ni cakap bukan dia buat, dia tu cakap pandai je, bukan jadi apa pun. Aku buat dosa tak jadi apa pun. Tuan-tuan di sini hak mana rajin buka surah Al-Mulk sebelum tidur. Lepas isyak kita baca, sebelum tidur kita baca, ikutlah janji kita baca. Ada yang hafal sudah. Siapa yang hafal, balik NTP, balik buka tengok. Muka surat hak pertama tu ayat 1 sampai 12 kalau tak silap. Pergi tengok separuh yang ke bawah. Kalau 12 separuh bawah, 6 sampai 12. Pergi tengok ayat 6 sampai 12 tu. Allah cerita pada kita, ada orang yang bila mana dia ni nak diheret masuk dalam neraka. Dia nak diheret masuk dalam neraka. Tiba-tiba malaikat tanya pada dia, Hoi, pergi neraka ke? Malaikat tanya, pergi neraka? Dia kata, sana macam mana? Malaikat tanya, tak ada ke dulu waktu di atas dunia orang bagi peringatan kepada kamu yang neraka tuju? Tak ada ke dulu waktu di atas dunia orang bagi tahu kepada kamu yang kalau buat benda tak elok, itulah balasan dia? Malaikat kata tak ada ke? Dia kata ada orang mai. Dah tu dia kata waktu depa mai tu, waktu depa mai tempat kami tu, biasalah kami kan, dia mai tempat kami bagi ceramah, mai surau kami bagi kuliah, mai jabatan kami bagi nasihat. Iyalah adalah depa mai. Tapi waktu tu kami hati keras, kami kata dekat dia, kalaulah betul azab Allah tu ada, waktu atas dunia dulu kami jahat, tak datang apa-apa pun benda tak elok. Kalaulah betul apa yang dia kata tu, kalau buat jahat ni habis hidup rosak, atas dunia tu kami bukan semayang, tapi kami nikmat dapat aja, makan boleh je 5 kali sehari, dia bohong kot. Kami kata pada hak yang mai bagi nasihat tu, dia tu bohong kot. Kami sebut. Malaikat kata kalau hang cakap macam tu habis Dia cakap tu dah betul lah, dia sampaikan tu dah betul lah, tapi kenapa kamu kata dia bohong?
Dalam ayat 10 yang kawan tu jawab, dia kata betul. Kalau dulu waktu di atas dunia kami dengar, kami faham, kami ambil apa yang dia sampaikan, tentu kami tak jadi penghuni neraka sa'ir. Dah duduk di situ dah baru nak menyesal tak jadi apa dah. Sebab tu bila mana kita hidup di atas dunia, ada orang bagi peringatan kepada kita, walaupun benda tu kita kata, aku dah biasa dengar dah ni, aku dah selalu dengar dah ni, betul ke dia ni, ambil. Sebab yang itulah yang nak jadi pegangan dalam hidup, supaya kita tak terjerumus dalam buat benda-benda dosa. Lah kali bila mana nyawa telah sampai di kerongkong, baru nak minta ampun kepada Allah, tak jadi kita. Sebab tu masih lagi ada diberikan kehidupan, waktu tu buat sehabis baik, supaya bila mana kita ni pergi dalam keadaan sehabis baik. Okey. Dan dikatakan pula seorang hakim ditanya lagi, bila mana dia ditanya tentang kenapa kami ini mendengar pengajian, mendengar kuliah Zuhur, mendengar kuliah Maghrib, ikutlah apa-apa pengajian pun kita dengar. Tapi bila mana kami dengar pengajian, kami dengar ilmu, kami ni buat satu benda-benda baik, tapi tak sampai dalam hati. Dan kalau kami ni dengar pengajian macam tengah hari kita dengar ni, duduk di sini faham. Bila sembahyang Zuhur dia hilang. Bila mana keluar daripada surau lupa habis. Kawan tanya, apa hang duduk tadi dengar 50 minit dalam kuliah Zuhur tadi, apa hang dengar? Dia kata, tadi aku ingat, keluar lupa. Tadi aku faham, keluar tadi tak ingat dah apa dia dah. Dia jadi lupa habis. Bukan dia tu hilang ingatan, padahal hari-hari makan kismis. Bukan dia tu lemah ingatan, tapi dia tu ingat. Rupa-rupanya ada sebab yang menjadikan dia ni lupa apa yang dia belajar. Kalau tuan-tuan nak tahu, saya bagi tahu. Kita ada lagi 15 minit. Hakim ni jawab, kalau kamu itu membuat benda baik ataupun mendengar perkara-perkara baik, tapi kamu lupa dengan cepat dalam keadaan serta-merta, oi, rasa macam dia dah ni, rasa macam aku dah ni, rasa macam aku dah. Aku yang semalam pun aku lupa dah, yang tadi pagi pun aku lupa dah. Macam mana aku ni? Kalau benda tak elok aku ingat sampai bila-bila, tapi benda yang elok cepat aku lupa. Kenapa dengan aku? Jawapan dia nombor 1. Hakim tu kata, sebabnya adalah bila mana kamu ini diberi nikmat tetapi kamu tidak bersyukur. Tak payah tengok hal lain. Tuan-tuan bersyukur dapat duduk dalam majlis ilmu pada tengah hari ni, ingat senang ke nak datang? Punya ramai orang pagi tadi dia kata, hari ni kuliah Zuhur aku nak mai. Lama tak mai kuliah Zuhur. Bukan lama tak mai kuliah Zuhur, sembahyang Zuhur pun lama tak buat ni. Ui, lama ni. Dia kata dia nak datang. Tapi bila mana tengah hari ada kerja sana, ada kerja sini, ada projek sana, ada kerja sini, tak dapat sampai. Kita tak pernah niat pun sampai. Daripada pagi diikong kerja pukul 9, tidur dalam surau. Lah kali bangun pukul 1.20. Kan tiba-tiba ada dalam majlis ilmu rezeki. Yang kong tu tolak tepi lah. Yang tu jangan bicara lah. Tu kerja lain lah. Kan? Tahu tak kong? Kita tak tahu. Kong tu maknanya curi-curi keluar kerja. Curi-curi keluar kerja. Kita budak-budak muda panggil kong. Oh, mengaku muda. Saya mengaku muda. Mukon 30 dah mengaku muda. Tiba-tiba ada dalam majlis ilmu, tak ke dapat rezeki duduk. Bangun-bangun dengar cerita pula tentang dosa. Ada pula orang yang mana dia ni nak buat benda baik, tak pernah dapat peluang nak buat benda baik. Tapi kita tak pernah minta pun tiba-tiba dapat peluang nak buat benda baik. Kan nama dia rezeki. Tak pernah langsung, ya Allah, dalam ramai-ramai orang berada di JKR ni, aku dapat duduk sini tengah hari ni, subhanallah, terima kasihlah ya Allah. Dalam ramai-ramai orang berada di sini, aku sampai di sini tengah hari nak sembahyang Zuhur berjemaah, orang lain tak dapat, aku dapat, subhanallah. Aku tak pernah dengar kuliah Zuhur daripada mula sampai ke habis, hari ni dapat. Aduh, rezeki sungguhlah. Alhamdulillah. Benda kecil je pun, tapi ucaplah syukur pada Allah. Kalau benda kecil pun tak dapat ucap syukur, apatah lagi benda besar. Fikir-fikir hal itu je lah. Yang kedua, bila mana kamu ni
suka mengerjakan, tak suka buat. Apa benda baik yang kamu dah tahu? Dia kata nombor 2, pasal apa orang tu benda baik dia dengar tapi hilang daripada ingatan dia. Bila mana dia ini suka dengar benda baik tapi nak buat tu tak mau. Orang dah cerita dah pada dia, oi, tidur khairullah sebelum zuhur tu bagus tu. Bagus tak mana? Dia bagus menggantikan tidur yang kita bangun waktu kita mengerjakan solat malam. Oh ya ke? Dia tahu. Tuan-tuan di sini kalau nak cara-cara mudah bangun sepertiga malam, mudah bangun sepertiga malam, kunci dia salah satu dia tu tidur seketika sebelum zuhur. Oh, take a nap sebelum zuhur. Dia kata, ustaz, saya biasa buat. Saya tidur 12.45, bangun-bangun 4 suku. Oh, itu dikira qailullah ke tak? Itu tak kira. Orang tidur 12.45, bangun 1.10, bangun 1 suku. Dia ada 12.45, bangun-bangun maghrib. Oh, itu takci yang tu. Dia tidur sekejap je, tapi tidur dia tu memudahkan kita untuk bangun malam. Dia tidur tapi malam tak bangun juga, marah ke orang. Apa ni? Dia kata boleh bangun tak bangun pun. Hang sekadar tidur je, tidur je. Kuncilah jam. Takkan nak cerita satu-satu. Abang lepas mayang isyak ambil bantai 2 biji, satu letak kat kepala, satu peluk. Lepas tu tidur, kunci jam. Kuncilah 4 suku, 4.30, 4.45, pukul 5 kunci 4 kali macam tu. Lepas tu bila mana jam berbunyi bangun, pergi ke tanah, ambil wuduk, ambil sejadah, lepas tu semayang. Takkan nak cerita satu-satu. Orang bagi tahu tip satu, bandar-bandar lah yang lain buat sendiri. Ini dok semua nak kena bagi tahu, jenuh. Ambil peluang. Yang tadi dia kata tidur seketika sebab nanti nak bangun. Orang dah cerita banyak benda pada kita, perkara-perkara yang baik, kelebihan ini, kelebihan itu, buat ini, buat itu, tapi kita seronok dengar, buatnya tidak, ambilnya tidak, lakukannya tidak. Ni pun salah satu dia kata, kamu tak suka buat apa benda baik yang kamu dengar. Mungkin itu juga menghilangkan ingatan kamu tentang perkara-perkara baik. Yang ketiga, kamu berkawan dengan orang baik tetapi kamu tak ikut apa benda baik dia buat. Kamu berkawan dengan orang baik tapi kamu tak ikut apa benda baik yang dia selalu buat. Kamu tengok kawan kamu tiap-tiap pagi dia duha tapi kamu tak ikut. Dia duk ajak, mat jomlah ikut sekali. Tak payah, aku rezeki dah banyak. Oi, jomlah kita sembahyang jemaah sekali zuhur ni. Tak payah, sembahyang seorang-seorang lagi laju. Jomlah maghrib ini kita pergi kuliah di maghrib, kita punya surau di bawah Pak Man tu. Tak payah, balik-balik kerja penat tiba-tiba nak turun pula. Tak payah, esok nak kerja. Kawan tu banyak buat benda baik. Hang kawan dengan dia punya rapat, punya elok. Kalau pi minum sekali, kalau pi makan sekali, kalau tengok bola sekali, kalau buat benda-benda tak elok sekali. Buat benda baik dia asing-asing. Cubalah bila mana segala benda buat sekali, hak buat benda baik pilah ikut sekali. Itu pun salah satu sebab kenapa jadi hilang benda-benda baik dalam ingatan, adalah kerana berkawan dengan orang baik tapi tak mau ikut apa yang dia buat. Dan yang keempat, dia jawab, kalau kamu nak tahu apa sebab benda-benda baik banyak belajar tapi tak lekat di dalam hati, kerana dosa yang kamu ada, kamu anggap dia biasa. Dosa yang kita ada, kita anggap dia biasa. Saya hari tu baca satu ayat. Ayat dia ringkas je, tapi menyebabkan kita berfikir panjang. Berfikir panjang, fikir, oh betul. Dia tulis macam ni. Dia kata, cuba kamu bayang, dalam kehidupan kamu, apa benda yang paling menakutkan? Kita pun fikir, apa benda menakutkan? Kalau kita yang baca, kita akan fikir. Kalau tuan-tuan rasa benda paling menakutkan, tuan-tuan apa dia? Ada pernah tanya orang kata benda paling menakutkan adalah buka dompet ujung bulan. Takut. Takut. Buka dompet ujung bulan, menyeramkan. Kalau awal bulan boleh tahan, ujung bulan jangan buka. Takut. Lepas tu kita pun fikir, apa benda yang menakutkan? Macam-macam lah kita fikir. Hantu, katak, tikui, ulat sawah. Rupa-rupa bila baca di bawah,
Dia kata benda yang paling menakutkan adalah tidur dalam dosa, bangun dalam kubur. Tidur dalam dosa, bangun dalam kubur. Tidur terus, bangun-bangun, oi, mana aku? Rupa-rupa dalam kubur. Sebab tu tuan-tuan, sebelum tidur tu, rajin-rajinlah fikir, ya Allah, kalau hari ni hari terakhir aku, macam mana esok kalau aku bangun? Adakah aku bangun masih di atas dunia, ataupun aku bangun dah di tempat lain? Sebab tu sebelum tidur, biasakan diri meminta maaf dan maafkan orang lain. Kita ni minta maaf sudah, maafkan orang lain dah. Pergi minta maaf. Jauh Ustaz, nak pergi rumah seorang-seorang. Siapa suruh pergi rumah? Pergi telefon, cari nombor dia. Tadi siang aku buat jahat kat kawan ni. Telefon, hello, tidur dah ke? Belum. Nak minta maaf, siang tadi aku berkasar dengan kamu. Kawan tu pun kata tak apa, benda biasalah tu. Sedangkan lidah lagi tergigit. Ini kan pula kita ni berkawan. Dah selesai. Lepas tu kita pun fikir balik, siapa dia buat salah dengan aku, ampunkan, minta maaf, ampunkan, dah maafkan. Tak usah duk simpan-simpan. Ni simpan dendam ke orang tak habis-habis. Selesaikan, kerana kita memudahkan dia, dan mudah juga urusan kita. Tak payah simpan-simpan. Ada dosa, selesaikan. Sebelum tidur, minta ampun dan minta maaf kepada sesama kita, supaya kalaulah takdir Allah bangun-bangun sudah tidak ada lagi di atas muka bumi, waktu itu sudah pun kita selesai satu urusan, adalah berkenaan dengan penganiayaan hidup kita kepada manusia lain. Dan dikatakan pula dia ni yang terakhir, katanya apa sebab kita menghabiskan? Apa sebab kamu ni selalu mendengar pengajian tapi tidak dapat mengamalkannya? Adalah bila mana kamu selalu melihat, mendengar ataupun menguburkan orang yang mati, tetapi kamu tidak mengambil iktibar di atasnya. Kamu selalu melihat, mendengar kematian, tapi tak pernah ambil iktibar, tak rasa apa-apa. Dia melihat tu seolah-olah orang tu saja yang pergi, dia tak akan pergi. Dia melihat tu seolah-olah aku akan hidup selamanya, seolah-olah dia tu akan pergi, tapi aku tak akan langsung merasai apa itu mati. Oh, jangan. Sebab tu kena fikir betul-betul. 5 benda yang disebutkan tadi bukan saja-saja mengajarkan kita tentang apakah yang disebut sebagai dosa yang penuh dalam kehidupan. Sebab tu pelik. Kadang-kadang ada orang yang dia ni hidup, dia tak nak minta ampun pada Allah, tak nak berbaik-baik dengan manusia, seolah-olah dia ni tak pernah buat dosa. Pelik sungguh. Kalau kita pernah baca satu ayat, dia menyebutkan tidak heran bila mana manusia ni kehidupannya, dia ni terlajak perahu buat dosa, terlajak pergi buat dosa. Itu tak pelik. Sebab kehidupan manusia ni memang dia punya sifat pelupa, kadang-kadang terlajak, kadang-kadang terbuat, kadang-kadang melakukan benda-benda yang tak senonoh. Itu perkara tu pelik. Tak pelik, itu benda biasa. Tapi yang pelik bila mana dua. Satu, seolah-olah tak pernah buat dosa. Yang kedua, seolah-olah dia manusia paling baik. Ni pelik. Dia merasakan dia lah paling baik. Bila dia tengok orang, semua orang lain tak kena, dia paling baik. Dia tengok orang buat dosa, oh jahat tu dia tu, atau dia tu jahat, sungguh perangai, dia tunjuk orang. Bila mana dia cerita pasal orang, dia cerita semua benda yang tak baik, sebab dia fikir dia paling baik. Bila mana dia tegur orang pun, dia anggap dia lah yang paling baik. Dia tak pernah buat dosa, dia tegur orang buat dosa, dia orang tu paling jahat, kita paling baik. Yang tu ramai. Sebab tu dalam nak menegur orang pun, alang-alang jumpa tuan-tuan, saya bagi tahu, bila kita jumpa orang, kita nak tegur orang, kita nak nasihat orang, jangan anggap kita tak pernah buat dosa. Sebab kita ni bila tegur orang, kita anggap kita baik sangat. Kita marah orang, kita tengking orang, kita maki orang, padahal orang tu lebih kurang kita juga. Tapi bila mana kita tengking, seolah-olah kita manusia paling baik. Dia lah hak paling jahat atas muka bumi. Agak-agak. Sebab takut-takut nanti bila mana tegur nak membaikkan, last sekali jadi bergaduh pula. Ramai orang jadi macam itu. Asal-asal nak nasihat sikit je,
Tapi salah cara tegur, menjadikan silap pula. Nak tegur mula-mula, tapi bila mana cakap tu tak apa betul, dia jadi bergaduh pula di ujung dah. Sebab tu dalam kita belajar macam-macam benda, cara nak nasihat orang pun kena tegur. Dan yang kedua tadi adalah bila mana disebutkan yang pelik itu bila mana dia hidup seolah-olah dia tak pernah melakukan dosa. Bangun pagi hari sampai tidur balik malam punya banyak buat benda tak elok. Lepas tu kita bangun, kita nak tidur malam, kita kata aku tak ada buat apa-apa. Fikir esok bangun pagi, niat hari ni aku nak fikir betul-betul supaya aku tak nak buat benda-benda yang tak elok. Memang kadang-kadang daripada tingkah laku tak buat, tapi daripada fikiran, daripada hati banyak juga buat. Memang betul kadang-kadang daripada apa yang kita nampak zahir, tak nampak langsung kita buat benda tak elok, semua nampak baik. Tapi mungkin daripada yang dalaman kita tak nampak. Sebab tu setiap kali bangun di pagi hari tolong niat, hari ini aku nak buat benda baik lagi banyak daripada benda tak elok. Kalau aku ada buat benda yang tak elok hari ini, esoknya pula aku tak nak lagi buat benda itu. Ini kita tak. Kita bila mana hari ni buat benda tak elok, esok kita fikir tak apa, dah nak terbuat macam mana. Tolong pegang elok-elok supaya yang selalu membisikkan dua itu dia jadi kalah. Yang membisikkan dua itu apa? Nombor satu namanya adalah nafsu jahat. Nafsu jahat ni dia tak berhenti. Memang disuruh buat benda yang tak elok je disuruh buat. Bila mana dapat buat benda tak elok, dia rasa seronok. Bila mana dapat buat benda tak elok, dia rasa puas hati. Sebab yang nafsu di dalam kata, yes, yang ni yang kita mau. Tapi bila mana yang lagi satu, namanya adalah iblis syaitan. Dia bisik. Orang lain pergi dalam tu penuh-penuh tak payah handuk di luar sudah Syaitan dia tak akan bisik jangan. Dia akan bagi satu jalan, satu step belakang, ataupun dia kata nanti. Itu syaitan. Kita nak main tengah hari ni, dia kata nanti. Nanti ya, ujung-ujung 1.45 baru masuk. Nanti. Dia tak kata jangan masuk, dia kata nanti masuk. Tak apa, kadang-kadang bila tuan-tuan terfikir nak buat benda baik, dia akan kata esok. Nanti ya. Apa hari ni? Nanti boleh. Apa sekarang? Nanti boleh. Jangan nanti. Tapi bila mana dia bisikkan supaya buat benda tak elok, kita pula pergi ikut. Seronok deh. Bila mana dia bisik buat benda-benda yang lara, benda hak sia-sia, benda yang tak patut kita buat sebagai seorang Muslim, tiba-tiba kita buat, dia seronok ya amat. Sebab tu dulu saya pernah cerita, saya kata ingat, jangan kita fikir bila mana suatu hari tu kita langsung tak ada buat benda tak elok, kita kata hari ni aku lepas daripada hasutan syaitan. Ni penutup seminit lagi habis. Kita kata hari ni aku tak ada langsung aku tak ada langsung terfikir buat benda tak elok, aku tak ada langsung buat benda hak tak elok, aku tahu memang tak ada. Hari ni aku terlepas daripada bisikan syaitan. Oh hebat aku hari ni. Silap. Siapa hak fikir macam tu silap. Kadang-kadang iblis syaitan dia bila mana tak dapat dia hasut untuk buat benda tak elok, ingat dia tu kalah. Ingat dia akan menung terfikir. Azazil kata dekat anak-anak buah dia, pasal apa hang termenung? Dia kata ya stres lah hari ni kan, sebab hari ni langsung saya tak boleh hasut orang buat benda jahat. Saya stres betul hari ni, mesti gaji kena potong. Ingat Azazil kata memang hang tak pandai buat. Ingat macam tu dah. Dia akan bagi tahu kepada anak buah dia, kalau hang tak boleh suruh dia buat benda jahat, hang pi hasut dia supaya dia merasa baik. Hang pi bagi tahu kat dia yang dia tu baik, hang pi bisik kat telinga dia. Kita pun hari ni aku tak nak buat benda jahat lah, hari ni aku baik betul lah, hari ni aku bebas daripada bisikan syaitan, hari ni aku baik. Kita seronok seorang-seorang, hari ni aku baik. Rupa-rupa yang merasa baik itulah, yang itulah syaitan kata, dia beritahu balik saya berjaya, dia buat merasa baik. Azazil kata tahniah. Itu adalah modus operandi kita yang kedua.
Kalau tak boleh, jadikan dia jahat, jadikan dia merasa baik. Memang dia tak buat dosa dalam keadaan zahir, nampak daripada zahir, tapi dia buat daripada hati. Salah satu dosanya adalah bila mana dia merasa diri dia paling baik daripada orang lain. Itu adalah satu warisan yang ditinggalkan oleh syaitan, adalah bila mana ketika dia berhadapan dengan Nabi Adam, Allah suruh sujud tapi tak nak. Dia kata, aku daripada api, kawan tu daripada tanah, pasal apa aku nak sujud pada dia? Aku lebih baik daripada dia. Yang ni yang dia tinggalkan, yang tu yang kita buat sepanjang kehidupan kita sampai hari ini. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan bermanfaat atas apa yang disampaikan sebentar tadi. Kalaulah kita ni dapat tahu, dapat lihat apa yang dikatakan dosa dan dapat hidup apa yang dikatakan dosa, nescaya takkan sanggup hidup dengan dosa, kerana nampak buruknya dosa tersebut dan busuknya baunya, takkan ada makhluk yang mampu menahan. Fikir-fikirkan, banyakkan istighfar. Kalau ada dosa, minta ampun pada Allah. Kalau dengan manusia, cepat-cepat minta maaf, supaya baik kehidupan kita di dunia, baik kehidupan kita di akhirat. Kita tutup dengan doa tuan-tuan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma tammim bil khair. Ya Allah, jika ada dalam surau ini yang sakit, kau sembuhkanlah. Jika ada berhutang, kau langsaikanlah. Jika ada bergaduh, kau damaikanlah. Jika ada bermasalah, kau bantulah ya Allah. Ya Allah, satukan hati-hati kami, satukan hati-hati kami, satukan hati-hati kami. Ya Allah, jadikanlah kami golongan yang sentiasa mencintai majlis ilmu, golongan yang sentiasa mengimarahkan rumahmu, golongan yang sentiasa dipakaikan dengan akhlak yang baik lagi cantik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabaraka wa salam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan, selesai kita solat zuhur nanti, insya-Allah sama-sama sedekahkan pahala bacaan tahlil ringkas untuk arwah Allahyarham Rafizan bin Muhammad Rasul dari cawangan dasar dan pengurusan korporat JKR. InsyaAllah selesai kita solat zuhur nanti, kita buat tahlil ringkas untuk nama yang disebutkan sebentar tadi. InsyaAllah mudah-mudahan berjumpa lagi di lain masa. Minta maaf jika ada salah silap. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya.